إلى رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang memuliakan sahabat amat Ustaz Imam dan pengurusi majlis pada pagi ini, yang amat hormati, yang amat sayangi guru amat Datuk Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Ni Abdul Qadir, guru amat daripada Mahat Muhammadi, dan hamba berterima kasih dialah memilih hamba salah seorang daripada dapat melanjut pelajaran ke Kuwait University. Jazakallahu khairan. Dan datuk-datuk serta para hadirin muslimin muslimat, anak-anak serta adik-adik yang hamba kasih sekalian, apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah, kita amat bersyukur kepada Allah SWT kerana pagi ini hamba sendiri amat bertuah dapat menumpan pahala berjemaah bersama jemaah kita di sini dan dapat bertemu dengan tuan guru hamba dan juga ahli jemaah di sini. Hamba macam sahabat Ustaz ayat tadilah, Muhammad Zain bin Mahmud, tinggal Kampung Palu dekat Turun Kuk Getak Serong tu, dan mak kata waris pun ada sini. Lani bertugas di Kias macam Ustaz kata tadilah, dan sudah berumah tangga, nenek anak, dan dah baru dapat 2 cucu. Ustaz mari dapat cucu yang kedua, alhamdulillah. Dan cucu yang ketiga Ustaz Datuk nak rayak, Ustaz Mei, Dr. Mei pergi sekali Kuwait ngambur tu jadi besen. Datuk tahu dah. Dan bulan depan ni nak salin pula, tapi anak Ustaz Mei bawa ke Madinah. Ustaz doakanlah cucu yang ketiga hamba supaya bersalin ke sana dengan selamat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Tuan Imam kerana telefon sudah datang sini pagi ni, dan susunan Allah pun comel. Pagi ni seluruh Malaysia bahkan dunia agaknya menyambut hari pekerja, hari Borg dipanggil. Walaupun kita umat Islam, kita sambut tiap-tiap hari, bukan setahun sekali. Setiap hari ini hari Khamis sebelum fajar lagi, hari ini datang bertemu kita, menyeru kita, aku adalah makhluk baru. Hari Khamis hari ini dia bimbang takut orang suka hari Khamis ni, hari Khamis dulu. Sebab lama dah kita bertemu dengan hari Khamis. Tapi pagi hari lagi Khamis ni beritahu, aku ni bukan hari Khamis dulu. Aku ni makhluk baru. Aku datang untuk menyaksimu lagu mana mengisimu hari ini, dan aku akan balik dan aku menjadi saksi di akhirat nanti. Aku akan balik dan tidak kembali lagi. Kita bertemu di akhirat nanti.
lagu mana muisi hidupmu pada hari ini. Berarti kita menyambut hari-hari kerja kita itu setiap hari. Dan hari ini diminta supaya kita mengisi kehidupan kita sebaik mungkin. Amo kata kepada ustaz, dah kita hari ini sambut hari pekerja, kita jadilah tazkirah sedikit ini untuk amo dan untuk jemaah. Kita jadikan tajuk ini, kerja itu adalah ibadat. Kita duk tengok iklan-iklan kerajaan kita negeri Kelantan mengiklankan bertani itu bertani itu ibadat. Tengok. Dia minta supaya kita niatkan, kita jadikan semua kerjaan kita ni ibadat. Sehingga bertani dan semua sekali. Jadi hari ini kita sambut hari pekerja itu, kita katakan kerja itu ibadat. Lagu mana nak jadi ibadat? Sebagai mukaddimahnya kita kata, amo ambil dalam kitab Al-Ibadah fil Islam oleh Syekh Yusuf Qaradawi, mengabdikan diri ataupun beribadah adalah tujuan utama manusia diciptakan. Kan kalau kita ingat zaman dulu kita masuk reksa, terutama bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke bahasa Arab, tajuk karangan. Mesti kita tengok molek tajuk karangan kita tu. Betul dengan hak kita karang ni. Deh. Kalau kita tubik dari Dewan Perperasaan, kita kata aku dapat A dah. Aku tulis 3 lah karangan ni. Tajuk gapo? Tajuknya sebenarnya kita kata kepentingan ilmu pengetahuan. Tu tajuknya. Berarti molek sebelum tulis tu. Kalau kita tak perhati tajuk, kita tulis walaupun 3 lah ayat sastra sekian mana pun, tapi kita tulis kepentingan, misalnya kepentingan senaman atau riadah, ayat comel, tapi tak boleh siabuk kerja tu, fail, merkah tak boleh siabuk. Sebab apa? Sebab tak kena tajuk. Wak molek sekian mana pun, sambuk sekian mana pun, kalau tak kena tajuk dia tak jadi kerja. Dengan itu tajuk amat penting. Tajuk kita Allah ciptakan ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hak ustaz kata tadi, you tadi dah. Ya, you tadi. Ubudiyah kepada Allah SWT. Jadi dalam surah Az-Zariyat itu tajuk kehidupan kita. Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak kerana ni Allah tak cipta kita dan jin. Iaitu aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, al-ibadah membawa makna kepatuhan. Gitu. Ibadat maknanya kepatuhan dan ketaatan, at-ta'ah, yang disebatikan dengan kecintaan, patuh, tunduk, dalam hati penuh dengan cinta yang tak berbelah bagi, kata orang lain, dan menghina diri. Allah, hina diri, rasa kita ni tak ada gapo kecuali dia sahaja, iaitu Allah, kepada Allah SWT. Itu dipanggil ubudiyah, iaitu kepatuhan dan ketaatan yang disebatikan dengan kecintaan dan menghina diri kepada Allah. Segala kerjaan kita berputar di sekitar poin-poin itu, di mana ibadat. Ibadat merupakan kemuncak dari perasaan tunduk. Betul. Perasaan kita nak tunduk, tak ada. Benda lain atas dunia kita nak tunduk dan patuh pada Allah, dan kemuncak dari perasaan merasakan keagungan Allah, azamatullah. Kemuncak kita mengagungkan Allah dengan mengabdikan diri kepadanya, sebagai tempat mengabdikan diri kepadanya. Kata dia, ibadah juga tali penghubung di antara hamba Allah dengan Allah sebagai pencipta kita. Kita ni kena ada tali penghubung kita dengan Allah. Jangan putus. Tak boleh putus. Tengoklah ni sibuk gapo dia kis kapal bailan. Kis putus dengan radar, dengan yang kontrol di airport. Tak tahu paklan ni, mereka pun tak tahu.
Ceritanya sebab putus dengan kawalan. Itu perkara biasa kapal terbang baru. Manusia yang menjadi khalifah di muka bumi putus hubungan dengan Allah. Lagu mana jadi? Kita zaman kecil mai wah bulan kau. Tu hak itu sekali lah. Lagu mana kali kita beli? Hak tu hak simple contohnya. Kita balik kali kukuh kan. Supaya wah ni tak putus. Acu putus deh. Mana dia jatuh? Deh, dalam rok mana, dalam hutan mana. Itu baru wah, baru start deh. Kapal terbang. Dan insan yang pencipta, yang rekor kapal terbang, ia dilantik sebagai khalifah Allah. Lagu mana dia nak kemudi dunia ni kalau dia putus hubungan dengan ciptanya, iaitu Allah. Maka ibadat khusus yang menjadi tali penghubung yang di antaranya ialah nombor satu yang solat. Solat iaitu tali penghubung kita dengan Allah SWT. Dan kita tengok gejala sosial yang berlaku, dan ahli psikologi Islam pun royak, motivasi Islam pun royak. Dikaji-kaji ramai orang terjerumus dalam gejala gaduh pegapo. Apa yang berlaku hari ini ialah kerana tak solat. Rupanya situ. Rupanya putus hubungan dengan Allah. Bukan tak sekolah. Sekolah dari mana pun. Bukan tak ngaji tinggi. Ngaji tinggi. Tengok dari surat khabar kemarin. Amat kejut tengok. Amat duduk hospital. Allah. Ada kumpulan tak percaya Tuhan pula datuk. Mari dengar. Hak ia bawa benda tu orang boleh PhD di luar negara. Dia kata tak ada Tuhan. La ilaha illallah. Bukan tak ngaji tu ngaji tinggi. Tapi kelik-kelik waktu jam segala getu. Royak sampai 900 orang dah dalam surat khabar yang pengikut melalui internet dia. Putus lah tu. Putus hubungan dengan Allah SWT. Kesian. Jom solat. Jom solat. Ya. Solat itulah yang menyelesaikan segala-galanya. Jadi dia kata ibadat sebagai tali penghubung di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, sekaligus meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri kita. Ibadat tu mula-mula akidah, kemudian kenal Allah. Bukan minta maaf Datuk Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata apabila kita melangkah masuk ke dalam dunia ni, kita kena kenal 4 perkara dia. Kena makrifah molek 4 perkara. Kalau tak kenal 4 perkara ni hanyut dah. Hanyut sehanyut-hanyutnya. Kenal mula-mula kena kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Allah masuk dalam rumah orang tak kenal tuan rumah ni pakai. Kena kenal molek tuan rumah. Dah. Masuk dalam dunia ni kena kenal siapa pencipta saya ni dan alam seluruhnya. Ya, bapa dia cipta saya untuk apa? Lepas tu kena kenal dirimu. Ta'rif nafsak. Mu kena dengar dirimu. Siapa kita ni? Dan siapa pencipta kita? Allah. Lepas tu yang ketiga ta'rif, dia kata duniaka. Kenal duniamu. Kita mari-mari dunia ni buat gapo? Dia gapo kat dunia ni? Kalau tidak dia kena tipu ke dunia galik. Sebab tu saya nak Ali usi benar dia, terutama semasa dia dilantik sebagai khalifah. Dia kata ya dunia ghairi. Allah comel. Hei dunia dah, mu jangan tipu aku, tipu orang lain pada aku. Ghairi, tipu orang lain pada aku, jangan tipu aku. Jangan. Maknanya kena kenal dunia. Dunia yang kita duduk ni. Dan yang keempatnya, ta'rif akhirataka. Mu kena kenal akhiratmu. Kenal dunia, kena kenal akhirat. Yakni lepas ni nak gimana? Akhirat tu gapo? Sekurang-kurangnya kita kena tahu dia kekal abadi buat selama-lamanya. Nikmat kekal abadi. Seksa kekal abadi. Allah. Dah cukup dah. Dengan itu sekaligus meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri dan cara hidup seseorang Islam, seseorang Muslim. Dengan tahu apa itu nilai ibadat akan memberi kesan dalam jiwa kita.
dan cara hidup seseorang Muslim. Lagu mana dia nak hidup? Di pagi-pagi lagi sampai dia nak tidur kala, Nabi minta supaya kita muhasabah sebelum tidur. Apa muhasabah? Daripada kita celek tadi sampai nak tidur tu, gapo kita buat dalam kerja DPL kita semua sekali. Di sini kita lihat lagi, apa puncanya lahir perasaan ini berubudiyah, beribadat pada Allah tu. Nak walau mana lahir insan, pagi-pagi lagi dia bangun daripada tidur, terus dia niat untuk mengabdikan diri pada Allah. Yakni setiap detik hidup dia adalah ibadat. Lagu mana nak lahir perasaan nak jadi ibadat? Ulama mengatakan bahawasanya satu, memikirkan nikmat Allah yang banyak itu. Rupanya fikir nikmat Allah yang banyak ini melahirkan insan yang ingin menjadikan hidupnya mengabdikan diri pada Allah. Mengabdikan diri melalui nikmat mata lagu mana? Pagi hari lagi dia kena pegang mak surat Quran dan sebagainya. Supaya mata pagi hari lagi mengabdikan diri melalui mata, kena tengok gapo. Dia pegang telinga nikmat besar ni. Gapo nikmat? Mengabdikan diri kita melalui telinga lagu mana? Nak dengar gapo? Dan juga tangan, kaki dan nyawa, muda, sihat, semua ni kita gunakan untuk mengabdikan diri. Lagu mana nak mengabdikan diri melalui umur yang panjang ini? Umur pula umur muda. Lagu mana mengabdikan diri melalui muda? Allah Ta'ala. Dan juga bagaimana mengabdikan diri melalui sihat kita. Tuhan bagi sihat ni jangan. Ramai orang tertipu dengan dua perkara. Nabi nasihat kita, kesihatan dan masa lapar. Masa lapar kita tu, lagu mana kita nak isi dia supaya menjadi mengabdian ibadah pada Allah. Sihat kita ni semuanya amanah. Ya, semuanya amanah kepada Allah SWT. Yang keduanya tadi, dengan lahirnya sifat syukur, itu lahir insan abid, mengabdikan diri pada Allah. Yang keduanya memikir tentang keagungan Allah. Agung, Allah ni maha agung. Ya, abang tak boleh nak balas. Bukan nikmat Imam Ghazali ayat kita. Ada ni'am as-sura wa ni'am al-kubra. Nikmat-nikmat besar yang Tuhan yang maha agung ini beri kita. Satunya yang paling besar, dia kata nikmatul khalqi, nikmat ciptaan. Kita mari mana kalau Allah tak cipta kita? Ya. Yang keduanya nikmatul insan. Allah cipta manusia, alhamdulillah. Kalau dia cipta binatang, dia kata guana kita. Ya, lepas tu nikmatul iman. Nikmat iman besar tu. Jangan rasa kecil nikmat iman ni. Ya, sebab dia pasport nak masuk akhirat tu. Cuba tidak beriman, lagu mana hidup? Tidak terpandu dan balik ke akhirat nanti tanpa pasport. Dan nikmatul Islam. Nikmat Islam. Nikmat kecil tadilah. Nikmat kehidupan kita. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat akal, nikmat itu, nikmat ini. Subhanallah. Kadang-kadang nikmat kecil. Amba pernah duk pondok kecil-kecil di Mu'atta. Pondok Lubuk Tapu. Dan juga dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, ayah pada Tuan Guru Haji Allah. Dia kata, hamba ingat kecil. Budak-budak, nikmat tu hari kamu ni banyak, mu tak berasa. Hamba minta maaf lah tu. Dia ayat. Mu kecil, mudah-mudah tu, mu jangan rasa senang tu. Mu berasa mudah pagi-pagi mu kecil. Pagi kabi mu buai besar, mu rasa mudah. Jangan tu, dia kata. Jangan, tak ada zat yang cuba memudahkan kita, iaitu Allah. Coba dia bubuh batu boleh sebutir dalam pundi air kecil kita. Gelepar dari dodeng, tubik darah, pakai hospital. Tengok. Kita kelik mata tu. Boleh kelik lek tu. Mu jangan kata mudah tu. Haju tak boleh kelik dah. Wah mari angin kipas-kipas kuat gini muanya pedih putih mata. Itu hak kita bermikir. Tapi hak Tuhan suruh kelik mata tu lebih pada tu lagi hikmat. Jangan kata mudah.
Mu boleh lipat kaki ke kanan, jakit pergi mari jalan, mungkin kata mudah. Mu duduk cacat tu ustaz dia. Dengan kaki kecil je mau tubuh besar boleh balance tu bukan mudah tu. Cuba putus harap ni kan, mu tak rebah lalu. Bukan senang. Mu rasa mudah kau dia kata. Mu boleh kecek tu dengan lidah lolik tu. Jangan senang, hati dia kerah lidah tu. Tidak kelai kabut. Jual tanah tau. Nak berobat pergi pakai mereka. Tapi mudah. Orang Muslim, orang yang abid kena Tuhan, dia tak rasa mudah tu. Dengan tu dia tunduk syukur pada Allah. Pagi ni tak tergamuk dia nak tidur, kecuali dia bangun awal-awal lagi. Dia tak tergamuk nak duduk atas rumah. Mari masjid. Sebab ini rumah Allah. Dan ini mengagungkan Allah. Ingin mengagungkan Allah itu kerana dia kenal Allah tadi. Maka lahirlah insan yang abid yang ingin mengagungkan Allah dan ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan 2-3 bentuk. Satu, dengan menghina diri kepada Allah, ghayatut tazallul, kata Allahu akbar. Ghayat at-tazallul maknanya menghina diri sehina-hina depan Allah. Berarti dia kena tadi 2-3 perkara tadi. Masuk dunia kena kenal Tuhan dulu, kena kenal diri, kena kenal dunia, dan kena kenal akhirat. Itu lekat dia panggil apa? Resipi kehidupan kita. Yang ketiga, mengabdikan diri dengan kecintaan kepada Allah sepenuhnya. Ghayatul hubbi, kata dia, kecintaannya sepenuhnya pada Allah. Dan yang ketiganya, tunduk dan patuh kepada Allah. Ghayatul khudu', tunduk, betul-betul tunduk kepada Allah. Dan takut setakut-takutnya kepada Allah. Ghayatul khauf, kata dia. Comel tengok ulama dia letak. Tengok. Ini pesaka ulama dia bagi kita. Yang akhirnya dengan mengharap seharap-harapnya kepada Allah. Ghayatul raja. Maknanya dia mengharapkan amalan dia buat ini diterima oleh Allah. Mengharapkan dia balik masuk dalam kubur tadi dengan tenang. Segala amalannya menjadi peguam bela kepadanya. Mengharapkan dia kembali ke akhirat dengan selamatnya dan sebagainya. Kita pergi kepada sempena kita menyambut hari ini, katakanlah, iaitu kita menyambut hari pekerja. Dan kita namakan tajuk kita hari ini ialah bekerja itu ibadat. Ulama meletakkan ruang lingkup ibadat. Dia kata kita jangan sempitkan ruang lingkup ibadat ni kepada amalan-amalan tertentu sahaja. Dianya luas, seperti Ustaz kata dalam mukadimah tadi kan. Allah Ta'ala inginkan supaya seluruh kehidupan seseorang insan itu sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Supaya apa yang kita buat ni termasuk dalam pengabdian diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Allah tidak mahu sesaat pun umur insan ini dibazirkan. Tak boleh. Umur kita ni mesti terisi. Tak boleh walaupun satu saat tidak terisi sebagai pengabdian diri kepada Allah. Lagu mana? Allah inginkan hidup kita ini semuanya terisi dengan terbaik mungkin. Lagu mana kita nak buat? Atau dengan kata lain, kita mesti lakukan kehidupan ini kena dengan Tuhan nak. Sebab kita kena dah dari Tuhan. Dan kita mari sini nak buat gapo, nak isi hidup ni dengan kerja-kerja yang Tuhan suka. Lagu mana? Kadang-kadang kita tak tahu. Dengan itu Allah utuskan Rasul SAW. Dengan itu kata dia, oleh itu Allah mengutuskan Rasul untuk mengajar manusia bagaimana menjalani hidup ini mengikut konsep pengabdian diri kepada Allah. Allah utus Rasul. Tengok, Allah utus Rasul. Rasulullah SAW tidak wafat kecuali dia ajar semua kehidupan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan cara hidup kamu. Kamu nak buat hidup dunia ini, aku sempurnakan, ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tengok, ulama kata tak ada kehidupan kesempurnaan kecuali Islam. Rasulullah dia mengajar sehingga ke bagaimana nak kerak kuku pun diajar. Dan kita apa ni,
jawahir. Ajar nak kerak kuku. Aku cari dalam agama lain. Nak masuk jamban, nak masuk tandas, ajar dengan detailnya. Nak buai besar, nak buai kecil, diajar. Sehingga ke Abu Hurairah, detail dia tahu. Sehingga ke benda yang paling paling sensitif lah kita tahu. Paling kita ke malu nak ayat. Misalnya cara Nabi buai kecil. Abu Hurairah dia rata-rata duk tengok gapo Nabi royak dia, Nabi buat dia royak belakang kita. Kecuali bul air kecil. Takkan dia nak pergi tengok Nabi buat kalau makan depan dia. Leguana dia gitok telinga acak kali dili bilik air Nabi. Deh. Nak dengar bunyi kedok air tu keluar. Tak lagi bunyi. Dengan itu dikesimpulankan bahawa Nabi jalis duduk masa buat. Tengok gitu mona. Nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dia selesai kerja dia, iaitu mengajar umat ini supaya mengabdikan diri, ataupun dengan kata lain supaya menjadikan semua kerja dia tu ibadat pada Allah SWT. Sehingga termasuk tandas pun akhirnya menjadi ibadat, dapat pahala kalau ikut sunnah. Untuk apa tu? Untuk supaya hidup ini terisi, tak ada sikit pun kecuali dapat pahala di sisi Allah SWT. Sehingga ke masuk tanda. Ulama, bukan ulama lah, ahli motivasi. Dia royak. Dia kata, kita ustaz umur 70 tahun, kita kena duduk dalam tandas 4 tahun. Subhanallah, kata 4 tahun umur 70 tahun. Ya. Sebab sekali masuk tanah berapa minit? Capur-capur umur 70, ialah 4 tahun. Kalau 4 tahun orang ngaji wa'i, dapat BA lah. Kita baru duduk dalam jamban. Ya, sebab itu keperluan. Tapi, masa duduk dalam tandas itu, Allah tidak membenarkan kita membazirkan umur 4 tahun itu tanpa pahala. Dengan itu Nabi ajar kita supaya berpahala masuk bilik air pun. Dengan ikut sunnah. Berarti kalau bilik air mesti kita isikan berpahala, yakni dijadikan ibadat, apatah lagi di luar tandas. Kita kerja cari rezeki, pergi pejabat, memudahkan orang, semuanya ibadat. Oleh itu Allah mengutuskan Rasul untuk mengajar kita. Ringkasnya, Islam membahagikan ibadah itu kepada dua. Satunya kata dia ibadah khusus yang kita wajib buat. Kalau tak buat ini tidak panggil orang Islam pula. Misalnya sembahyang, puasa, naik haji dan sebagainya, keluar zakat dan sebagainya, itu kerja ibadat khusus. Mesti buat. Kalau tidak dipanggil kita sebagai seorang Muslim pun. Yang keduanya ibadat umum. Ibadat umum. Iaitu setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas demi mendapat keridaan Allah. Ibadat ni lah yang paling luas ambil umur kita ni. Hak kerja hari-hari. Sebab tu dia kata ibadat jenis yang kedua ini, yang umum ini, yang kerja kita yang dikira juga sebagai ibadat, ia lebih banyak mengambil umur kita. Percayalah, sembahyang tak banyak ambil umur kita. Begitu juga puasa, hak paling strict kat 30 hari. Tapi di pejabat, di kebun, di semua sekali kerjaan lebih banyak ambil. Dalam masjid ia tak ambil banyak umur kita. Di luar masjid banyak. Tapi kalau kita sempitkan dalam masjid yang kita beribadat, katakanlah waktu memanglah, dan juga ketika kita semayang je, hak lain lagu mana? Kita boleh buat ikut dah ke? Tak boleh. Dalam konteks kita nak jadikan kehidupan seluruh hidup ni ibadat, kena jadikan kehidupan yang luar masjid pun juga ibadat. Dengan itu tidak ada cerita yang kita kalau katalah menutup aurat masa dalam masjid. Apa tu? Sebab kita terasa kita kena tutup aurat semasa dalam sembahyang di masjid. Di luar pada sembahyang, luar pada masjid kita bebas ke? Tidak tutup aurat ke? Tak boleh. Serupa je. Kena tutup juga. Sebab pakaian itu ialah juga ibadat.
iaitu tutup aurat, itu adalah juga ibadat. Dengan itu kehidupan keseluruhannya, kalau kita jadikan dia sebagai ibadat, maka tetap dia jadi ibadat. Syarat nak jadikan kehidupan keseluruhan ibadat bukan dari sembahyang saja. Satunya niat yang ikhlas. Nawaitu tu, niat ikhlas untuk mendapat redha Allah. Sebab tu dalam nasihat kita kepada pelajar-pelajar, kita kata, apa yang ku cari dalam hidup ini, kena letak din dia sama. Apa yang ku cari dalam hidup ini? Satu, redha Allah. Apa yang ku harapkan dalam hidup ini? Keampunan Allah. Apa yang takut dalam hidup ini ialah kemurkaan Allah. Subhanallah. Benda tu mesti ditanam dalam jiwa. Cinta, kecintaan Allah pada kita dan kemarahan Allah pada kita kena letak di dinding tu, tepek. Nak turun tangga, nak pergi sekolah dan sebagainya. Ya. Dalam hadis kursi beritahu, aku ni kalau aku sayang kepada seseorang itu, aku sayang sampai 7 lapis, sampai 7 keturunan. Tengok. Para ulama kita tengok, pak cicik jadi alim juga, Tuhan sayang. Dan kalau hak nakal, aku marah sampai 7 lapis keturunan. Waliyahzubillah. Niat yang ikhlas demi mencari redha Allah, maka dapat pahala. Kerja gapo pun, asalkan dia tu halal, disukai, diredai Allah, diakui oleh Islam, tidak bercanggah dengan syarak. Jangan buat benda yang bercanggah dengan syarak, tak jadi ibadat. Dilakukan dengan penuh elok. Macam Tuan Imam kata tadi, Ustaz kata laku dengan penuh itqan, Ustaz. Ya, I tak dia, ummi, U-M-I, ummi itu itqan, dengan penuh sempurna, dengan penuh rasa Tuhan duk tengok kerja kita sampai peringkat ihsan. Itu dia. Dengan itu, macam hadis yang Ustaz ayat tadi, riwayat Muslim, dia beritahu kepada kita, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah amat-amat suka kepada setiap hamba apabila dia buat kerja dengan itqan, penuh kesungguhan. Kerja yang dia rasa Allah nak tengok kerja dia. Yang keempatnya, sentiasa menurut hukum syarak dan batasannya, dan tidak ada kezaliman dalam kerja kita dan sebagainya. Dan di dalam yang kelima, di dalam melakukan ibadat umum ini, seorang itu tidak boleh cuai dengan kewajipan ibadat khusus. Lorak sekian mana pun kena semayah. Apabila dia azan dipanggil, memang buat kerja padan tak ada ibadat, tapi ada hak dia. Apabila azan berhenti, sebab itu ibadat khusus lebih penting lagi ketika itu dengan ibadat umum. Tengok, itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menyambut hari buruh, kena ada elemen-elemen itu, supaya yang kita sambut ini adalah hari ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa umat Islam bekerja lagu tu? Satunya kata dia, sebab dalam kerja itu dia ada satu perasaan penting, iaitu perasaan muraqabah, kata dia, ma'iyatullah. Perasaan Allah tu selalu melihat dia. Sebab tu ayat ini memberi kesan dalam jiwa umat Islam. Dalam surah Al-Baqarah 233, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah. Kita ambil sikit takwa dalam kehidupan kita, kena bertakwa. Kata Imam kata Sayyidina Abu Bakar, apabila ditanya apa itu takwa, dia jawab simple dia kata. Dia kata, mujallah, depanmu tu ada duri-duri dan juga kaca-kaca lah, kata misalnya. Lagu mana mujallah? Ada kata jalan buruk-buruk gitu, ataupun kita jinjit beringat-beringat. Itu maknanya dalam kehidupan ini ada tempat kena jinjit, supaya dia dapat pahala dan tidak kena dosa. Tidak semua kita boleh ambil, ada yang tak boleh ambil. Jangan. Berarti itu takwa. Dan dia kata, ketahuilah kamu
bahwasanya Allah itu maha tahu dan maha melihat apa yang membuat. Itu menyebabkan manusia kerja dengan baik. Sebab dia dah tengok Nabi apa yang Tuhan dia buat. Hak lagi dalam surah Al-Baqarah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ila akhir ayat. Ya Muhammad, royak dah kepada sahabatmu dan umatmu sehingga akhir zaman. Buatlah kerja. I'malu, bekerjalah. Apa tu? Masa kita buat kerja tu, fasayarallahu amalakum. Kena ada rasa Allah sedang lihat kerja kita. Lagu mana kita rasa kalau Allah tu lihat kerja kita? Dan bukan setakat Allah, Rasul sedang melihat. Dan orang mukmin sedang melihat kerja kita. Dan kita akan diperlihatkan semula pula kerja kita di akhirat nanti. Lagu mana orang kerja lagu ni? Baik. Tajuk kerja itu ibadat, memang panjang cerita dia. Tapi kita umat Islam, setiap kali semaya kita mula lagi ni siapa? Konsep ini duduk dalam semaya kita, mula start doa iftitah lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku ini. Inna salati wa nusuki, dan nusukku, ibadat-ibadatku yang lain. Wa mahyaya, dan kehidupan seluruhannya, daripada aku mukallaf dulu sampai ku mati. Wa mamati, dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, demi untuk Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Begitulah Nabi datang mendidik kita supaya kita isi kehidupan kita ni semua jadi ibadah, dan kita mati dalam husnul khatimah nantinya. Sebab masuk saja dalam kubur, soalan terjawab dengan sendirinya. Hartamu habis lagu mana, mu ambil lagu mana, ditanya. Dan umurmu habis lagu mana, terisi. Dan sebagainya. Baliklah kita di akhirat nanti dengan bawa konsep ini. Sebagai mengakhiri amu ambil tadi, Datuk Ustaz Amr, satu kisah yang berlaku pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Habis saya ambil tadi. Ustaz Amr panggil Abang Zain mana-mana. Deh, mari sini semula pula panggil Abang Zain. Abang Zain ambil tadi satu model. Tengok berjayanya dulu umat Islam membangun satu tamadun. Sebab dia mempunyai konsep ini. Konsep hidup ini mengabdikan diri kepada Allah. Apabila sekularisme mari dalam negara kita dan dalam umat Islam, nampak pelik. Nampak dah pelik dah. Nampak kerja itu dah apa ni? Dah dikotak-katikkan dengan pemikiran yang dipisah-pisahkan. Rasa atas masjid baru kita rasa beribadat. Di luar tak. Dalam masjid itu khusus. Di luar adalah kita sedang mengabdikan diri kepada Allah juga. Gini, diriwayatkan bahawa pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, baca, ada seorang saudagar yang soleh. Ni soleh ni penting. Nak jadi pemimpin ke, nak jadi apa ni, gapo pun, mesti insan yang soleh dulu, kata dia. Selalu berpesan kepada juru jualnya. Dia jual kain. Dia pesan kepada orang jual dia, kali-kali dia, menjelaskan pada pembeli sekiranya ada sebarang kecacatan yang ada pada barang-barang yang hendak dijual. Kalau orang mari, kalau barang tu tak comel, royak, ni tak comel. Ya, hak ni adalah second hand ke. Setiap kali ada pembeli yang datang untuk membeli sesuatu, juru jual itu akan menunjukkan kepada pembeli itu tentang kecacatan yang ada pada barang yang hendak dibeli. Juru beli kena royak lah. Pakcik, maaf dah, nak beli boleh, tapi benda ni ada cacat sini. Tak sih, tak apa, beli kurang harga. Pada suatu hari datang seorang Yahudi ingin membeli baju yang kebetulan ada cacatnya. Ini orang Yahudi ni, tidak orang Islam ni. Disebabkan majikan toke tu yang soleh itu tidak ada di gedungnya, hari itu dia sibuk pergi keluar. Maka si juru jual itu pun berkata dalam hatinya, alah, saya tidak perlu memberitahu kecacatan yang ada pada baju kepada Yahudi itu.
Alah orang Yahudi soraya lah, dia beli lah ke dia lah, dia Yahudi. Yahudi itu pun lalu membeli baju tersebut tanpa mengetahui kecacatan yang ada pada baju itu. Tidak lama kemudian majikan yang soleh itu pun pulang dan terus bertanya tentang baju itu. Tanya lagu mana baju tadi. Jurujual itu pun menjelaskan bahawa baju itu telah pun dijual pada seorang Yahudi dengan harga 3,000 dirham. Mahal dah 3,000 ni. Dan saya tidak memberitahu kepadanya tentang kecacatan baju itu. Jurujual pun mendapat tarbiyah daripada tokel dia. Jujur. Allah minta maaf lah pakcik, amo pun tak teringat nak rajak baju tu ada cacat. Amo jual 3,000 macam biasalah. Dengan rasa terkejut. Tengok tokel yang konsep tadi, kerja itu ibadat, terkejut. Tidak kata, molek lah, laku dah, kalau tidak tak laku baju tak. Yang kebahagiaan orang Yahudi misalnya. Dia pun pergi bersama, dia pun dengan rasa terkejut, majikan terus bertanya, di mana Yahudi itu? Kata dia sudah pergi bersama kafilahnya. Jawab jurujual itu, dia pergi bersama rombongan dia lagi dah. Dengan pantas majikan tersebut mengambil wang itu lalu pergi mencari kafilah yang telah pergi itu. Kejar nak cari rombongan. Setelah 3 hari mencarinya, akhirnya 3 hari cari lah. Akhirnya dia telah berjumpa dengan Yahudi itu. Dengan nada yang penuh terharu, dia berkata kepada Yahudi tersebut, aduh, ternyata engkau telah membeli baju yang ada cacat tu. Sekarang ambillah duit ni dan kembalikan baju itu kepadaku. Tengok. Dengan penuh hairan Yahudi itu bertanya, muka negeri Yahudi tak ada orang jujur lagu ni. Pelik ni kata dia. Kan Yahudi ni konsepnya nipu, zalim. Orang lain ni umami, keldai belaka, itu Yahudi. Bukan. Sebab tu dia katak main-main je orang Palestin. Sebab dalam kepala dia umat manusia hak lain ni adalah umami, iaitu umat keldai yang diciptakan Allah untuk khidmat pada Yahudi. Boleh nak buat gapo, padahal dia buat gitu mau pada umat Islam di Palestin. Kalau gitu tak ada ambil berat sangatlah masalah ni. Dok. Dengan penuh hairan Yahudi itu bertanya, apakah membuat kamu jadi begini? Aku tak pernah jumpa di negara aku orang macam ni. Manalah dia. Si majikan itu yang soleh itu menjawab, Islamlah yang membuatku jadi begini. Islam mengajarku. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulku pernah ada ajar aku, barang siapa menipu, ia bukan termasuk dari golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Itu ajaran aku. Di saat itu juga Yahudi itu tercengang-cengang, lalu berkata, kalau begini ajaran agamamu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Allah. Tengok tu dakwah gitu. Dan ajaran Islam nak jadikan kerja kita ni ibadat. Sebab itulah si penjual itu jadi gitu. Buku tadi hak ambil tadi, dia berkata, dia buat persoalan, ustaz. Persoalannya gini, coba kita tanya cerita ni gapo dia. Di sambil kita menyambut hari pekerja itu, cerita ni kena ada. Kenapa dia jadi gitu? Si penjual tu jadi gitu apa? Dia kata, adakah mata-mata melihat dia masa dia buat gitu? Polis tengok ke dia jual? Tak ada. Adakah dia dipaksa buat gitu? Tak ada. Adakah dia mahu pujian orang lain dia buat gitu? Tak. Tidakkah pelanggan itu orang Yahudi, musuh Islam? Jual je lah ustaz. Buruk-buruk pun yang ambil je lah. Jawapannya gini, kata pengarang. Dia rasa dia sedang berhubung dengan Allah. Dia sedang berhubung dengan Allah. Dia rasa bahawa Allah sedang melihat kerjanya tadi. Dia tak boleh tipu orang. Dia rasa Allah sedang menilai kerjanya. Tuhan nak bagi pahala. Dia ingin jadikan kerja itu satu ibadat. Tak boleh ada nipu. Dia tahu bahawa hidupnya adalah dihisap di akhirat nanti. Itu dia. Kehidupan kita ni, kerja kita adalah ibadat. Kerana ada unsur-unsur tadi. Selamatnya kita dan kita terus selamat kalau tarbiyah ini terus berada dalam jiwa kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana jemput Abang Zain menumpang pahala.
hari ini kita cuti. Dan minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Susunan tak baik itu kelemahan ilmu yang ada pada hamba. Tapi konsep kerja itu ibadat itu adalah intipati agama kita. Dan kedatangan Rasulullah SAW nak ajar itu pada umat ini, supaya dia selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala